Alhamdulillah pada pertemuan kita yang lepas ataupun 2 minggu lepas, okey, kita dah pun bincang tentang Raum dan juga Ishmam. Okey, adapun tentang minggu lepas saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak dapat nak run kelas sebab mungkin keadaan yang terlalu letih dan penat. Takut buat kelas juga nanti merepek cakap. Okey, so alhamdulillah minggu ni dapat kita run balik kelas. Saya adalah pesan ke orang jangan ponting, kali saya yang ponting. Apa punya ustaz dah. Okey. Ala kulli hal, insya-Allah kita sambung semula. Pada pertemuan kita yang hari itu, kita dah pun bincang tentang Raum dan juga Ismam, dan malam ni kita nak masuk muka surat yang ke-221. Kami lagi. Raum Ismam tu ada sikit lagi tajuk dia, terutamanya pada hadamir. Okey. Bab Raum dan juga Al-Ismam ada pada hadamir. Dan ada beberapa pendapat kita lihat semua orang boleh tengok buku. Okey, muka surat 221. Okey, untuk hadamir ni, okey, macam mana kita nak baca raum dengan dia? Adakah semua hadamir kita boleh raum ataupun ada beberapa jenis ataupun beberapa faktor sahaja yang boleh diraumkan? Okey, baik. Dalam hal ni terdapat 3 pandangan sekurang-kurangnya dalam kalangan imam qiraat tentang bacaan raum dan ismam pada hadamir. Ada yang larang secara mutlak, maksudnya tak boleh langsung lah. Contohnya macam wastaghfirhu tu tak boleh, kena sukun je. Maksudnya tak boleh raum lah atau ismam. Ada yang haruskan secara mutlak, tak kisah. Ada je hadamir, atau raum je, ismam je, boleh. Dan ada yang pendapat yang memperincikan. Yang mana kita ambil yang perinci sini. Okay, baik. Macam mana cara memperincikan? Pertama, raum dan ismam tidak berlaku. Ingat, tidak berlaku pada hadamir. Ada 4 contoh. Sekiranya pertama, sekiranya sebelum hadamir tu ada ya mati. Contohnya macam fihi. Kalau kita berhenti pada fihi, maka berhenti dengan sukun dan juga macam ada dia sukun je lah. Fih. Bunyikan ha. Fih. Tak boleh raum. Tak boleh raum. Okay, yang kedua, apabila sebelum hadamir huruf berbaris kasrah. Wa kutubihi. Kalau berhenti jadi wa kutubih. Okay. Maka ha tak boleh diraumkan. Yang ketiga, apabila sebelum hadamir huruf waw yang sakinah, waw mati. Fa'aluhu. Okey, kadzabuhu, waqaruhu, fa'azzaruhu. Contoh, okey, semua perkataan-perkataan tu contoh wasabbihuhu. Yang mana ada waw ujung tu sebelum hadamir juga tidak boleh diraumkan ataupun diismamkan. Maksudnya kena sukun lah. Fa'aluh, kadzabuh. Bunyikan ha dalam tegak. And then yang keempat adalah sebelum hadamir huruf yang berbaris dhammah. Huruf yang berbaris dhammah. Contohnya macam yukhlifuh. Ataupun wa rasuluh. Luh. Huruf dhammah. Maksudnya tak perlu pun raum, tak perlu. Just sukun pun dah boleh bunyikan ha tu. Maksudnya tak perlu sebab apa? Sebab tak payah pun. Maksudnya tidak susah pun nak bunyikan ha tu. Dia sukunkan dah berbunyi ha ni. Dan kita pun biasanya dalam bab raum ni ismam seperti Dr. Imam Bungsan. Memang raum dan ismam ni boleh dipraktikkan semua tempat. Semua tempat boleh. Tetapi betul ada pendapat yang mengharuskan terus. Ada pendapat tak bagi terus. Okay. Namun kita memilih tempat yang memang betul-betul payah nak dibunyikan, maka waktu tu baru kita baca raum ataupun ismam. Baik. So bila yang boleh raum ataupun bila yang boleh ismam? Okay, pertama, sebelum huruf ha dhamir, huruf yang sakinah, huruf yang sukun. Sukun di situ maksudnya sukun yang sahih. Bukan sukun huruf huruf waw atau ya lah, waw atau ya. Fa'aluh tadi ataupun fihi, alaihi, itu huruf mat juga. Tapi huruf mat di situ kalau alif boleh, kecuali ya dan waw saja. Sukun sahih ni maksudnya huruf lain daripada waw dan ya. Huruf lain selain daripada waw dan ya yang mati, maka boleh dibaca raum ataupun ismam. Contoh, minhu, nunakishu, boleh. Jadi minhu, wastaghfirhu, nunakishu, nu'ammirhu. Boleh raum ataupun boleh ismam. Okey. Yang kedua, bilakah boleh raum ataupun ismam? Sebelum huruf ha dhamir, huruf yang berbaris fathah.
Contohnya lan tukhlafahu, lan tukhlafah. Takut fah tak bunyi ha tu. Jadi lan tukhlafahu. Tukhlafahu. Okey, bunyikan sikit ha dhamir untuk apa nama raum untuk membuktikan bahawa di hujungnya terdapat ha. Okey, dan yang ketiga apabila berada selepas alif yang sukun. Alif memang confirm sukun lah. Contohnya ahsainahu, ijtabahu. Dia di sini boleh, dua-dua boleh. Apa saja hukum apa saja sebelum ha ada huruf alif, maka dibolehkan membaca raum. Contoh ahsainahu, ijtabahu, wahadahu. Jadi raum sikit. Nak dhamir, nak ismam pun boleh pada tempat tu. Sebab masing-masing huruf yang berbaris dhammah. Maksudnya ha di situ berbaris dhammah. Kalau ha tersebut berbaris kasrah, hanya boleh raum sahaja. Ismam tak boleh. Okey, baik. So, itu dah perincian untuk ha dhamir dalam macam mana boleh, yang mana boleh raum, yang mana yang tak boleh raum. Okey, kalau kata nak buat tu, please rujuk dulu sebelum kita praktik. Okey, baik. Cara waqaf pada akhir perkataan, sekarang ni muka surat 222. Cara waqaf pada perkataan akhir perkataan di dalam Al-Quran. Okey, contoh macam man. Man, nun di situ memang nun mati, maka tak boleh buat raum, tak boleh ismam lah. Yang boleh sukun sahajalah, man. Kemudian kita ada contoh. Ini contoh je lah, dan ditambah. Iyaka. Ka juga berbaris fathah, maka iyak hanya boleh sukun sahajalah. Kalau baris ujung itu fathah, yang boleh adalah sukun sahaja. Kalau kata sukun, sukun jugalah. Baik, yang ketiga, ar-rahimi. Kalau kata ar-rahimi, mim tu baris kasrah, yang boleh di situ hanyalah sukun ataupun raum. Ar-rahim, sukun. Kalau raum, ar-rahim. Kalau raum, okey. Dan kalau kata na'budu, dhammah dal dhammah, maka bila kata dhammah boleh tiga, sukun boleh, raum boleh, ismam pun boleh. Okey, cuma mungkin ada confusing sikit. Kalau kata nak buat ismam untuk na'budu ni, dal ada qalqalah di hujung ni, macam mana nak buat? Okey, cara dia adalah habiskan dulu qalqalah. Na'bud. Habiskan qalqalah dulu, na'bud. Lepas tu muncul na'bud. Dia sebab dia isyarat je. Dia isyarat muncul, maka selepas berlakunya qalqalah, selepas itulah kita muncul. Ada pun raum, tak adalah qalqalah. Sebab apa? Sebab dal dihidupkan. Dal ni berlaku qalqalah apabila sukunnya. Bila tak sukun, tak adalah qalqalah. Maka na'budu, na'budu, na'budu. Kalau kata raum lah. Kalau kata ismam, buat ismam pakai hukum sukun, maka sukunkan dal dan qalqalahkan dia. Selepas qalqalah baru datang isyarat muncul. Na'bud. Lepas tu. Okey. Okey. Yang seterusnya, terakhir sebelum kita pindah ke tajuk yang baru, kalau kata tanwin pula. Contoh macam hakimun, hakimun. Kalau kita nak berhenti pada hakimun, boleh tiga-tiga. Sukun pun boleh, hakim. Sukun pun boleh. Raum pun boleh, hakim. Bila kata raum, pakai satu baris lah. Tak pakai lagi tanwin. Pakai satu baris saja. Dhammah yang asal. Hakim. Dan kalau kata nak raum, pakai balik hukum sukun. Hakim. Lepas bainiyah, baru datangkan isyarat muncul. Okay, so boleh tiga. Sebab apa? Sebab baris akhir dhammah. Kalau hasidin pula, hasidin. Kalau kata baris bawah ni, boleh dua aja. Boleh sukun atau boleh raum saja. Boleh sukun hasid, qalqalah. Kalau kata nak kalau kata nak raum, hasidi, hasidi. Bunyi di sikit lah, kecil lah. 1/3 harkat. Hari tu kita dah cerita dah, explain dah tentang raum ni adalah bunyi 1/3 harkat. Harkat tu tak ada dipenuh, 1/3 sahaja. That's why bunyi dia hanya orang sebelah je boleh dengar. Ataupun orang pakai mikrofon, mungkinlah ramai boleh dengar sebab bunyi dia kecil dan mikrofon kuat. Mungkin orang lain juga boleh dengar. Kalau kata tanpa mikrofon, hanya orang sebelah saja boleh dengar kita raum atau kita raum. Kalau kata ismam pula, hanya orang celek je boleh nampak kita ismam ke tidak. Sebab benda tu tak dengar. Dia hanyalah isyarat muncul.
Baik. So hasidin tak boleh ismam sebab di penghujungnya berbaris kasrah. Ismam hanya boleh berlaku pada dhammah sahaja. Dan yang terakhir contoh aliman, contohnya aliman, maka aliman adalah berbaris dengan fathah mansub, maka tak boleh dibaca dengan raum, tak boleh dibaca dengan ismam. Maka kalau aliman ini hanya jadi mad aiwad sahaja. Okey, baik. Settle hukum raum dan juga hukum ismam. Baik. Siapa ada soalan tentang raum dan ismam? Kalau contoh kalau kata dah Ustaz, itulah. Ya, saya. okey. Raum ni dengan ismam, kalau tanda depan dengan domah tun je, domah je yang boleh raum dengan ismam. Kalau nak raum, bukan, kalau nak raum tanda bawah dengan kasrahtan Nak dhammah atau kasrah aja? domah dengan kasrah saja. Dia Ya, tak boleh boleh raum. tanwin, tak boleh. Tanwin boleh juga, tapi jadi baris asal lah. Jadi baris tak tanwin lah. Okey, macam hasidin tu macam ni yang hasidin tu, kalau kita nak raum bunyi hasidin ke bunyi Tak, di? Hasidi, di. Baris bawah satu je. Oh, Buang tanwin, gunakan buang. satu saja. Gunakan satu saja. Tanwin Walaupun dia digugurkan. din, walaupun dia din tapi bunyi di saja. Ya, buang tanwin. Ya. Lagi satu saya nak tanya, adakah semua huruf boleh di raum atau di ismam? Semua huruf ke atau ada huruf-huruf yang tidak boleh? Okey. Cara nak ismam di penghujung kalau kita waqaf, kita waqaf, di Ya. penghujungnya mestilah kalau kata raum kita ambil raum dulu. Raum di penghujungnya mesti berbaris dhammah atau kasrah. Ya. Okey, Betul? kalau kata ismam pula hanya dhammah sahaja. Ya. Jadi optional lah. Nak buat, tak nak buat tak apa. Kalau Ya. kata mampu buat sukun, macam tadi kan, kalau kita mampu untuk sukun, maka silakan sukun. Tetapi ada beberapa perkataan dalam Quran ni, kita tak mampu nak sukun. Macam payah. So, saya nak sebut. Contoh, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Fath. Nak bunyikan ha tu payah. Sebab apa? Betul? Ta ada hams. Ha pun ada hams. Masing-masing hams tu terganggu satu sama lain. Maka ada sebahagian orang akan baca wal fath. Fath. Ta je. Ha hilang. So orang macam ni kalau kata agak payah nak baca ha tersebut, maka penyelesaian dia raum lah. Raum. Wal fathu. Wal fathu. Bunyikan sikit hu. Kalau kata payah dan tak, kalau kata orang tu sekejap, saya okey je buat sukun, silakan. Maka buatlah sukun. Jadi raum ni dia datang adalah menyelesaikan masalah bagi mereka yang payah nak bunyikan baris-baris terutamanya dhammah atau kasrah. Contohnya macam fal yasumhu, payah nak buat tu. Fal yasumhu, nak berhenti macam mana? Fa ahlakathu, nak berhenti macam mana tu? Wastaghfirhu tu. Sebab tu kadang-kadang kita macam tak sakit telinga dengar. Wastaghfirhu, surah yang sama, surah An-Nasr tadi. Wastaghfirh, macam wastaghfirh. Tak kena tu. Wastaghfir. Roh mati, roh sukun. Kenapa tiba-tiba jadi firah? Kan? Betul ke orang macam gitu? Firah. Dia kena dia sebahagian orang tak pandai buat. Saya pun ada ketika tak bunyi ha tu kalau tak kuatkan fir. Lepas tu pula ra tu kena macam nipis pula. Wastaghfir. Nak bunyi ha tu kadang tak dengar. Tu kena muncung je. Ataupun kena kalau muncul kalau nak ismam. Ini kalau kita nak bunyikan ha tu sama ada sukun ataupun rom. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Bukan kata tak boleh. Boleh je sambung. Ada orang kadang-kadang dia nak keluar daripada segala permasalahan ni. Dia bagi cadangan, ginilah ustaz, kita sambung je. Kita sambung settle masalah. Bagus. Saya tak nafi orang berpandangan begitu. Tapi orang macam ni dia menyekat sebahagian besar daripada khazanah ilmu yang ada. Bagi dia duk asyik nak sambung je, dia takkan pandai selama-lamanya raum ni. Silakanlah, tak ada siapa nak halang pun you nak sambung, siapa saja nak sambung, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan orang kata apa menghalang orang nak belajar raum ni. Sebab raum ni adalah salah satu seni daripada dalam ilmu tajwid itu sendiri. Jadi boleh
Kata Dr. Aiman, betul kata Dr. Aiman, tak semestinya dalam satu muka surat tu kita rom semua benda, tak. Ada yang boleh sukun lah. So rom ni hanyalah bantuan untuk kita nak bunyikan, terutamanya especially huruf-huruf yang susah nak sebut. Terutamanya apabila berbaris dhammah atau kasrah bila waqaf. Okey. Okey. Sampai Yang macam hakimun tu jadi hakimu. Sikit je kan bunyi dia. betul. Okey. Okey, terima kasih. Baik. Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan lain, kita boleh terus ke tajuk yang seterusnya. Buka muka surat 224. 7 alif ataupun al-alifatus sab'ah. Apakah 7 alif ni? Alif Sata, alif Aziz, alif Syukri, alif Ahmad, alif apa lagi? Ada 7 semua kan? So, Ustaz lawak. Lawak lah Ustaz. Alif alif apa lagi keluar? Bagi tahu. So tak ada, bukan alif tu. Tu alif alif Batal. alif Syukri kan. Tak. So alif ni adalah alif dalam Quran. Jadi nama ni adalah ijtihadi, bukanlah semua orang tahu pun nama ni. Kadang-kadang ada orang tak tahu nak panggil nak alif tu alif apa. Saya dah serius dengar. Minta maaf lah. Serius sangat pun tak lagu juga. Nanti sakit jantung. Okey. Baik. Alif ni adalah alif yang di mana, tengok apa kata buku ni. Mengikut riwayat Hafs daripada Imam Asim, terdapat 7 huruf alif pada 7 perkataan yang dibaca ketika waqaf. Waqaf, maka alif ni berfungsi sebagai 2 harakat. Tetapi apabila wasal, dia akan digugurkan ketika wasal. Okey. Itu namanya. Okey. Itu namanya alif yang 7 ni. 7 ni maksudnya 7 perkataan dalam Quran. Okey, dia dudukkan 7 perkataan dalam Al-Quran. Okey, baik. Kita tengok apakah dan di manakah 7 tadi tu. Baik. Pertama, perkataan ana. Ana ni paling banyaklah. Tapi dikira satu je lah. Ana ni walaupun last sekali kat mana? Siapa boleh perasan? Kat mana ana ni duduk last sekali kat mana? Dalam surah Al-Kafirun. Betul. Wala a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abattum. Ana a'bidu ma abattum. Ana tu. Jadi bila kita sambung, na tu alif ada. Satu harakat. Tak ada harakat. Tak ada harakat. Harakat ni satu tak ada, dia 2. Jadi dua. Kita ada harakat. Kita ada harakat. Okey. Betul. Makanya kalau berhenti, maka dia akan berfungsi jadi wala ana. Maka jadi mak asli 2 harakat. Jika sambung, maka ana tu tidak ada harakat lah, maka terus saja macam huruf lain. Okey. Itu satu. Ini kalau ada saya belajar, ini alif mengenai alif mustatil. Alif mustatil dia, kilah dia. Ya, mustatil. Mustatil tu apa? Mustatil. Betul, mustatil. Mustatil tu apa? Mustatil tu maksudnya apa? Tahu. Mustatil tu merujuk kepada bulat atas alif tu. Ya, bulat. Bulat atas alif tu bentuk dia macam telur tu. Ya, bujur telur. Bujur macam bola rugby tu, telur tu. Okey, itu maksudnya mustatil. Kalau bulat betul, dia panggil mustadir. Mustadir. Bulat spera betul. Bulat tengik sikit. Bulat lonjong, dia panggil mustatil. Okey, so faham gitu, tak boleh lah, faham boleh lah. Tak ada masalah. Itu namanya, sekarang ni tajuk tentang tu lah. Tapi dalam buku Dr. Aiman ni, dia namakan dengan nama alif 7. Sebab apa? Sebab duduk pada 7 perkataan. Okey, baik. Yang kedua, ayat Al-38, surah Al-Kahfi, perkataan dia lakinnahu wallah. Itu kalau kita sambung pendek, dan kalau berhenti jadi lakinna. Kemudian nombor 3, saya nak rangkum ke sekali. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni, dia datang di surah Al-Ahzab. Tiga-tiga ni datang di dalam surah Al-Ahzab. Kalau kita mengikut dalam tafsir, daripada salafus soleh lah, orang lama tafsir dulu, kata mereka, dalam surah Al-Ahzab ni, kalau ikutkan, ni nak masuk sikit bab nahwu lah. Dalam surah Al-Ahzab, boleh dikatakan hampir semua ayat. Dia tulis satu kot. Lain daripada tu,
semua ayat diakhiri dengan tanwin mansub. Maksudnya semua ni ma'iwat lah, semua tanwin yang berbaris dua, baris atas, Ya. baris dua. Maksudnya tanwin mansub, tanwin mansub. Contohnya macam ghafurur rahiman, ataupun haliman hakiman. Okay, semua tu maksud tanwin mansub. Boleh dikatakan most dalam surah Al-Ahzab tu semua, kecuali satu je. Kecuali satu ayat saja, tak silap saya ayat 4 kot. Ayat 4 yang tu tak ada tanwin. Baik. Kemudian tanwin ni dia tak boleh masuk pada perkataan yang ada alif lam. Tanwin ni dia tak boleh masuk pada perkataan yang ada alif dan juga lam. Maksudnya lam ta'rif lah. Okey. Ya. Lam ta'rif tak boleh masuk perkataan alif lam. Contoh, kalau kata contoh macam kitabun. Kalau kitabun ada hujung tu ada tanwin, kitabun. Tetapi kalau masuk al, maka dia akan jadi Nun Waqayah. kitabu. Dah kan? Maksudnya al-kitabu, dia tak ada tanwin, dibuang. Tanwin dia tak boleh masuk dengan alif lam. Dia tak boleh masuk dua benda tu. Kalau kata perkataan tu nakirah, maka dia akan ada tanwin. Tetapi bila jadi ma'rifah, bila masuk sahaja alif lam, maka huruf tersebut maka digugurkan, tapi digantikan dengan baris biasa je lah. Kalau kitabun jadi al-kitabu. Kalau kata Muhammadun jadi al-Muhammadu. Kalau kata apa lagi? Quranun, Quranan, al-Quranu. Kalau kata al, ada al. Okay, baik. Jadi dalam surah Al-Ahzab ni cerita dia, semua boleh katakan semua tanwin. Kecuali 3 perkataan ni. Tiga perkataan ni semua ada alif lam. Semua ada alif lam. Jadi bila ada alif lam, dia tak boleh masuk tanwin. Tetapi dia boleh menerima baris atas juga. Cuma nak ceritanya betapa maha suci Allah SWT ni, nak samakan dia punya penghujung ayat tu semua bunyinya macam ma'iwat, bunyi macam ma'iwat. Jadinya bila berhenti pada 3 ayat ni sama juga. Tiga-tiga ni bunyi dia sama macam ma'iwat. Orang tak sedar pun bahawa perkataan-perkataan tu sebenarnya tak ada tanwin pun. Tapi bila berhenti dengan az-zununa, ar-rasula, dan juga as-sabila. Okey. Ya. Maksudnya tiga-tiga tu berhenti dia berhenti dia sama juga macam yang lain. Okey, baik. Okey, mana tadi? Balik buku. Okey. So tiga-tiga ni dia bunyi dia sama macam huruf ataupun ayat lain yang ada tanwin. Maksud nak selaraskan dari segi bunyi tu sama macam ayat-ayat lain. Itu tiga-tiga ni datang daripada surah Ahzab, pertama ayat 10, ayat 66 dan juga ayat 67. Okey, baik. Nombor 6 dengan nombor 7 ni pula adalah kedua-duanya daripada surah Al-Insan. Okey, daripada surah Al-Insan. Okey, satu daripada ayat keempat, satu lagi daripada ayat kelima. Okey, yang ni pula dia special, dia adalah kenapa ada alif 7 ni, ataupun tadi kata apa, alif mustatil. Kenapa alif 7 ni adalah kerana dalam qiraat lain. Di dalam qiraat lain kebanyakanlah, contohnya macam Kisai ataupun Hamzah, qiraat lain, mereka membaca dua perkataan ni dengan tanwin. Salasilan wa aghlalan wa sa'ira, ataupun qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. 15 dengan 16. Dua-dua ada qawarira. Jadi kedua-dua qawarira tu baca dengan tanwin. Untuk qiraat Hafs, bagi qiraat Hafs kita Hafs ni, kita tak baca tanwin. Tetapi di situ untuk meraihkan qiraat lain yang baca dengan tanwin, maka diletakkan alif 7 tu supaya orang yang baca qiraat tu dia tahu, dia faham bahawa di sini kalau dia baca pakai Quran kita, dia tahu oh di sini qiraat kita baca tanwin ni, maka dia baca jalan tanwin. Kita yang baca qiraat kita, mushaf kita tak ada tanwin, kita tak baca lah tanwin, kita baca dengan alif 7 lah. Kecuali pada salasila tu. Sebab apa? Pada salasila kita ada dua wajah boleh baca. Kalau berhenti. Salasila ni dia boleh berhenti dengan dua wajah. Cuba tengok apa dia kata nota kaki nombor 1. Perkataan salasilan atau salasila boleh juga digugurkan huruf alif ketika waqaf.
artinya bunyi salasil. Sebab tu pada salasila dia tak guna alif mustatil, dia guna dia tak guna tanda mustaqil, dia guna tanda mustadir. Mustadir tu maksudnya spera bulat. Spera bulat ni adalah untuk alif zaidah ataupun alif ziyadah. Alif ziyadah ni kita ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. Maka sebab tu pada salasila boleh juga bila berhenti digugurkan alif tu. Jadi salasil. Baik. Tapi kenapa dikatakan dia juga alif 7? Tak boleh letak dua tanda. Nanti orang confuse. Nak baca alif 7 ke? Nak baca alif ziyadah? Sebab kalau ikutkan satu huruf ni boleh letak satu tanda aja. Okey? Jadi memandangkan satu huruf tidak boleh diletakkan dua tanda pada satu masa, maka ulama dhab telah meletakkan tanda bulat berlubang, iaitu mustadir. Mustadir tadi bulat spera di atas huruf alif bagi menandakan huruf alif tersebut digugurkan ketika bacaan secara wasal dan juga waqaf. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kalau berhenti pun salasil. Manakala cara bacaan huruf alif ketika waqaf diterangkan pada bahagian pandu akhir mushaf. Ada jugalah, kita boleh tengok nanti. Nak ceritanya boleh juga baca dengan alif ketika mana kita waqaf. Salasila. Juga boleh dibaca dengan salasil kalau waqaf. Tapi setakat ni saya tak pernah dengar lah orang baca ayat tu waqaf. Sebab ayat tu pendek sangat kan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tu ayat keempat surah Al-Insan. Jadi di situ sahaja boleh baca dua wajah, sama ada nak tetapkan alif 7 berhenti inna a'tadna lil kafirina salasila ataupun inna a'tadna lil kafirina salasil. Dua-dua boleh baca. So kalau kata berhenti salasil, maka kita tak praktik alif 7. Tapi kalau baca salasila, maka kita praktik alif 7 di situ. Okey, kalau ada pun qawarira pada ayat 15 sama alif 7, dan tidak berlaku alif 7 pada qawarira yang ayat yang ke-16. Sebab dia ada dua qawarira ni. Kita tengok Quran lah senang. Kita tengok Quran tu sekejap saya share. Where's my Quran? Okey. Zoom ni macam pelik pula bila install baru ni. Baik. Ini surah apa? Qiyamat Insan. Okey, kat sini yang kata ayat 4 tadi nampak dia guna tanda alif alif ziyadah, nampak? Bulat dia mustadir, bukan mustatil. Maksudnya bukan bulat bujur. Dia pakai bulat yang inilah, bulat yang spera. Bulat spera ni adalah bulat yang dipakai untuk alif ziyadah sepatutnya. Maka sebab tu bila berhenti boleh baca dua-dua. Boleh baca alif ziyadah boleh baca alif 7 pun boleh. Di situ je lah. Ada lagi tempat lain yang baca alif ziyadah tu. Tapi tempat lain kita tak praktik macam tu. Okey, baik. Yang tadi, yang kata 15-16 tadi, di sini. Okey, pertama qawarira ayat 15. Kemudian qawarira ayat yang ke-16. Nampak? Kedua-duanya qawarira. Tetapi qawarira yang ayat 15 diakhiri dengan alif mustatil. Ni, mustatil. Sekali lagi saya buat tanda mustatil. Manakala ayat yang 16 pula mustadir. Kalau kata baca contoh kan, kalau baca sambung kanat qawarira min fiddatin. Maksudnya dua-dua ra tu pendek lah. Tapi kalau kita berhenti pada qawarira yang kedua ni, kanat qawarira. Maksudnya qawarir yang kedua ni kena berhenti dengan ra. Adapun qawarira yang pertama bila berhenti qawarira, dua harakat. Kena baca alif 7 bila berhenti di sini. Yang dua ni kalau ikutkan kedua-dua ni bagi qiraat Kisai sebagai contoh, maka baca dengan tanwin. Qawariran min fiddatin. So bagi meraihkan beberapa qiraat lain yang membaca dengan tanwin. Tapi ikutkan hukum tu bukan terpraktik kat sini je tau. Ada lagi tempat lain yang pakai alif ziyadah ni. Contoh macam wa'adan wa samuda.
especially perkataan Samud, di mana perkataan Samud di situ kalau kata dan tanwin, Samud mesti juga patutnya dibaca tanwin, tapi diletakkan alif ziyadah. Sebab apa? Nak bagi tahu orang yang baca qiraat lain, dia tahulah nak tanwin kat situ. Ada pun kita dibaca dengan alif ziyadah. Maksudnya kalau berhenti wa'adan wa samud, tak boleh baca dengan tanwin, tak boleh. Dan tak boleh juga baca dengan alif tujuh, tak boleh. Sebab alif tujuh dia tak ada pada kalimah samud. Dia ada pada kalimah yang tujuh tadi sahaja di dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, baik. So, soalan kalau ada? Okay. Tak ada soalan. Bagus. Saya cukup suka kalau tak ada soalan. Okey, tu tanda. Tanda alif tujuh tadi, beginilah dia tanda yang dikata apa? Dairatun mustatilatun, mustatil, yalah. Satu bulat yang bujur. Okey, berlubang. Letak atas bukan alif yang tujuh tadi. Okey, baik. Okey, kedua, kita nak masuk satu tajuk yang namanya Ustaz, saya nak tanya satu. Macam alif tujuh ni, dia ada atas pada huruf yang tujuh ni je lah kan? Ra, betul. lam, lam, nun. Kan? Dia tak ada huruf jin, huruf ba, huruf ta, tak ada kan? Tak faham. Macam mana? Ada tak alif tujuh ni, dia ada pada huruf lain macam huruf jim dengan alif ke, alif inilah, alif mustatil ni. Dia pada Ada. huruf lain. Dia ada Maksud huruf pada huruf lain. tak, Maksudnya yang sini ada nun, huruf nun, huruf lam dengan huruf ra yang ni kan, yang kita nampak dalam buku ni. tak, dia Yang bukan sebab ada huruf. Dia bukan sebab huruf ra ataupun lam, tak. ya, Perkataan tu sendiri. keadaan dia. Perkataan tu sendiri ada alif tujuh. Okey. Dia bukan depend on huruf dah. Kerana perkataan tu sendiri. Perkataan. Sebab tu bila sebut tentang tujuh, ia merujuk kepada tujuh perkataan ni sahaja. Jadi ada beberapa perkataan lain tak ada lah. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Jadi yang pastinya dalam Quran tu ada tujuh ini sahaja. Betul Ustaz? Betul sekali. Terima kasih Ustaz. Ya, Apa tu? Ustaz. Dalam gelap tu, tak nampak? Saya dalam kereta Ustaz, dalam kereta, maaf. Warna ini ke? Saya rohani, dalam kereta. Saya daripada Kota Baru. Sebab saya tahu kalau dalam gua ni peminat-peminat Manchester dia. Dia dalam gua tu. Dalam kereta. Biasa. Tapi baguslah, line clear. Boleh dengar Kadang clear, kadang ni juga. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kerana hadir. Okay, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Ustaz, boleh tanya Ustaz? Mestilah boleh. Ada dalam surah, saya tak ingat apa yang Ana dia tak tulis dengan sifir mustaqil Ustaz. Saya tak boleh ingat dia punya ayat yang mana Ustaz. Nak tanya kenapa yang itu tidak ditulis sebagai sifir mustaqil. Tapi maksudnya Ana. Saya tengah mencari apa ni ayatnya. Surah Taha kot. Surah Al-Mulk pun ada satu dah. Ya, ada satu. Surah Al-Mulk. Yang mana Ana tu tak ada ni? Kan sebab dalam sini kata terpakai pada semua kan. Tak, Ana tu kebanyakannya Ana yang selepas dia bukan Hamzah Wasal. Surah Al-Mulk Surah Al-Mulk ayat apa Ana. Saya ingat ada dalam surah Al-Baqarah tapi saya tengah mencari ni tapi saya tak jumpa mana. Kalau kenapa ada perbezaan ke seandainya dia selepasnya ada hamzah wasal? Ya, kalau ada Hamzah Wasal, dia masuk kan. Dia gugur lah alif tu. Dia iltiqa sakinah lah kalau nak kira. Jadi dia tak akan ada di situ. Okey, kalau contohnya cuba puan. Okey, saya nampak dalam surah Al-Baqarah 160. Saya nampak dalam situ. Sebab wa ana tawwabur rahim. Wa ana tawwabur rahim. Jalan Okey. Jadi kalau kita berhenti, hiduplah Nana tu. Hiduplah Ana, hiduplah alif Ana. Nampak tak? Okey, sebab kat situ tulis okey faham. Ataupun gini, kalau nak lebih jelas, Puan Lina buka muka surat 313. Tengok atas sekali.
313 ya. Wa anakhtar Itu satu. Ayat 2, ayat kedua. anallah. Ya. Okey, surah Taha. Okey. Jadi Jadi maknanya seandainya kalau dia bertemu selepasnya huruf kira macam iltiqat sakinain lah. Jadi dia Itu tak pasal akan ni. ada tanda ni. Kalau kata dia tengok sakinai, maka dia tak ada, dia taklah tanda apa nama tu? Apa tadi tu? Hamzah alif ni lah. Sifir mustatil. Sifrun Sifir mustatil. mustatil. Sifrun mustatil. Okey. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah nak terangkan nanti. Baik, kalau tak silap saya, perkataan sifrun tu, ada tak buku-buku siapa yang kat sini, sifrun tu dia terjemahkan dengan sifrun mustatil. Ini tapi dia tak tulis sifrun kat sini. Tapi daerah ni sebut daerah aja. Sifrun tu sifrun tu ni apa nama? Sifir, kosong. Macam kosong. Kosong. Tapi di sini tak ada apa, tak tulis kosong. Sebab ada, kalau tak silap saya, yang cetakan kedua. Yang cetakan kedua yang dapat di tangan satu orang hamba Allah tu, tak sebut nama, dia tukar terjemahan tu sifrun tu jadi kuning. Itu saffron. Saffron. Bila kita baca balik, apa hal buku aku jadi kuning ni? Sebenarnya sifrun tu sifir kosong, sifir 1 2 3. Kosong. Saya tahu sifir mustatil dengan sifir mustadir ke? Sifir. Alif ni. Kan? Sifr tu kosong. Sifr tu maksudnya kosong. Sifir. Tapi dapatkan satu orang Allah ni ditukar terjemahan tu, sifr tu dia jadi kuning. Kalau siapa terjumpa perkataan kuning tu, tolong tukar. Sifr tu maksudnya kosong, bulatan kosong. Ya. Buku ni. Buku ni cetakan kedua. Cetakan kedua. Cetakan ketiga kita nyah dah orang tu keluar dah daripada buku ni. Tak ada lah. Subhanallah. Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau peminat dia ramai, kita peduli apa? Okey. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, ada lain soalan? Silakan. Faham. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini adalah satu tajuk lagi. Nak lagi faham. Okey. Tajuk ini adalah dinamakan dengan tajuk Hamzah Wasal. Okey, baik. Tajuk ni sebenarnya berat. Tapi tak apa. Kita cuba ringankan. Kita cuba ringankan macam mana nak faham Hamzah Wasal. Baik, Hamzah Wasal ni dia adalah ikutkan Hamzah lah. Di mana dia berbunyi ketika ibtida. Tetapi gugur ketika wasal. Contoh macam Allah. Kalau masuk sahaja waw jadi wallahu. Allazi jadi wallazi. Al-kitab jadi wal kitab. Tak ada wa al-kitab, tak ada wa Allah dan juga tak ada wa allazi. Ihdina jadi wahdina. Okey, semua setuju sini? Maksud Hamzah Wasal ini adalah kalau kata mulakan perkataan tu, maka berbunyilah sama ada a atau i atau u. Tetapi kalau kata ada perkataan lain yang sambung dengan dia, maka Hamzah Wasal ni adalah digugurkan. Okey, ni satu. Dekat sekarang ni boleh faham tak? Sekarang ni, satu. Okey, sini boleh faham. Baik. Sekarang ni Hamzah Wasal, kita nak belajar Hamzah Wasal ni kita tak boleh belajar tajwid je. Kita kena belajar sekali dengan nahwu. Okey. Hamzah Wasal ni dia akan masuk pada 3 tempat. Pertama, namanya adalah al-af'al, kata kerja. Kemudian al-asma, kata nama. Yang ketiga, al-huruf, kata hubung. Okey. I repeat. First, al-af'al, verb. Al-asma, noun, and al-huruf, preposition. Apa lagi? Jawab pula. Okey, Sici. Al-af'al, loro, al-asma. Apa satu lagi? Sici loro. Telu. Lu. Okey, boleh. So ingat kita ada 3 ni. So 3 ni adalah merupakan tunjang asas kepada ilmu nahwu tu sendiri. Isim, fi'il ataupun harf. Okey, baik. Pertama, kita settlekan dulu yang harf. Tengoklah takat mana kita boleh baca atau takat mana kita boleh belajar malam ni. Baik. Pertama, muka surat 226. Baris Hamzah Wasal di permulaan kata kerja. 1. Huruf Hamzah Wasal dibaca dengan baris dhammah. Ingat Huruf Hamzah Wasal dibaca dengan baris dhammah
ketika memulakan bacaan pada kata kerja, sekiranya huruf ketiganya juga berbaris dhammah yang tetap. Tetap ni maksudnya apa? Tetap ni yang ori lah. Faham tak? Tetap. Lazim ni maksudnya yang memang originally dhammah. Bukan dia tukar daripada kasrah jadi dhammah tak. Dia memang asalnya memang dhammah dah. Dia payah sikit nak faham. Tak apa. Saya akan cuba perlahan-lahan. Kita sama-sama nak faham insya-Allah. Kalau kata ada yang kurang ataupun tak berapa jelas, tak apa, boleh tanya sampai faham. Okey, baik. So kita ada contoh kat sini. Contohnya macam urkud. Kenapa kita baca urkud? Sebab apa? Satu, kita kiralah. Pandai kena belajar kira sikitlah. Satu, hamzah wasal sebagai huruf pertama, ra sebagai huruf kedua, kaf sebagai huruf ketiga. Maka kaf berbaris dhammah, maka kita mula dengan dhammah. Urkud. Begitu juga ud'u. Kenapa baca ud'u? Huruf ketiga ain berbaris dhammah. Ujutusat. Kenapa baca ujutusat? Ta. Huruf ketiga berbaris dhammah. Dan yang terakhir, kenapa gini? Iaitu unzur. Unzur sama juga. Kenapa unzur baca dengan dhammah? Kenapa? Sebab za sebagai huruf ketiga, berbaris dhammah, maka kalau kita kira hamzah wasal, nun, za huruf ketiga, maka za dhammah mula dengan dhammah. Okey, syarat dia ketika semua huruf-huruf yang berbaris dhammah ni semua dhammah yang asli, dhammah yang tetap. Bukan asal tukar daripada baris lain tak. Okey. Setakat ni boleh faham? Kalau kata huruf ketiga ni untuk kata kerja dia tau. Untuk kata kerja aja, tak campur kata nama lagi. Tak campur lagi kata nama, tak campur lagi kata hubung. Okey. Berbeza dengan perkataan seperti imshu. Seperti imshu. Kerana baris dhammah. Tengok imshu. Shin ni huruf ketiga shin barisnya dhammah. Tetapi dia tak baca umshu. Kenapa tak boleh baca umshu? Sedangkan dari tadi duk ajar kalau huruf ketiga baca dhammah, kalau huruf ketiga dhammah, patutnya mula juga dengan dhammah, umshu. Tak, dekat sini tidak berlaku begitu. Kerana apa? Kerana lafaz ataupun dhammah tersebut adalah baris yang mendatang, bukan baris original. Okey. Lagi kita tengok, barisnya adalah bukan baris original. Lafaz dia dhammah tu bukan ori. Lafaz tunggal, okey, lafaz tunggal ni macam mufrad. Single dia pada kata kerja umshu ni adalah sebenarnya imshi. Kemudian baris dhammah diletakkan pada huruf shin tu, iaitulah sebab apa? Sebab dah jadi jamak. Kenapa? Bila masuk jamak, maka kena letak huruf waw di hujung dia. Maka bila dah letak huruf waw, kalau kekalkan lagi shin tu berbaris bawah, bunyinya jadi imshiu, shiu, jadi bunyi shiu. Tak sedap lah, mana boleh baca Quran shiu, bunyi tiu, shiu gitu. Maka dalam hal maka kena tukar. Baris tak boleh kekal sebagai kasrah, maka kena sesuaikan dengan waw yang ada kat hujung tu. Tak, bukan imshiu, imshiu. Begitu bunyi dia. Kalau imshiu kena tambah satu lagi ya, tak, kita tak tambah ya, kita tu baris tu kasrah. Imshiu. Jadi tak sedap bunyi shiu. Maka shi tadi, baris kasrah tadi mesti ditukar kepada baris dhammah. Dan dhammah tersebut bukan original. Dhammah itu adalah mendatang. Dhammah itu mendatang, baris baru bagi perkataan tersebut. Tapi originally-nya adalah baris bawah. Originally-nya shin tu baris bawah. That's why dekat situ kita mula dengan baris bawah. Sebab apa? Dalam kata kerja, sekiranya huruf ketiga baris atas atau bawah, mula dengan bawah. Jadi shin baris bawah asalnya, maka that's why kita mula dengan bawah. So dalam cerita ni, okey, saya tanyalah, saya tanya semua orang. Okey. Antara huruf dengan baris, mana lagi kuat? Baris. Palina kata baris. Baris. Antara huruf dengan baris, mana lagi kuat? Baris, Ustaz. Puan Aiti kata baris. Bagus. Lagi jawapan lain? Siapa yang bersama saya malam ni? Baris, Ustaz. Baris juga. Supaya Siti Hazar kata huruf. Ada soalan jawab? Okey.
Ha. Baik. Contoh tengok saya tulis satu perkataan. Okey, siapa jawab ni? Huruf. Okey, baik. Okey. Contoh. Hamada. Okey. Boleh baca tak? Cuba baca. Boleh. Muhammad. Muhammad. Okey, dua-dua ada. Huruf pun ada, baris pun ada. Betul tak? Betul. Betul tak? Ya. Sekarang ni, siapa yang kata baris lagi kuat tadi? Cuba baca. Muhammadun. Alah, Ustaz nak kata ini Doktor Quran saja ke? Yang tadi tu resam. Tidak. Ustaz nak kata je, kenapa baris kasrah tadi tu kena tukar jadi baris depan? Tak begitu kuatnya waw tu. Oh, okey. Okey. Kuatnya waw. Nampak? Boleh baca tak? Tak boleh baca. Sebab ni doktor pun. Tapi kalau saya buang ni, Masih boleh teka. Masih boleh teka. masih boleh baca. Ada huruf masih boleh baca. Kalau ada baris mata buka Quran, katalah suatu hari buka Quran, tinggal baris je. A, I, U, A, U tak ada. Tak bunyi apalah. Tak ada huruf. Tak boleh baca. Jadi dalam hal ni, antara huruf dengan baris, huruf lagi kuat dari baris. Sebab tu kalau budak-budak belajar Arab ni, dia boleh baca. Buku tak ada baris, tak ada masalah. Sebab dia tahu macam nak baca. So sekarang ni, bila masuk, sekali lagi saya ulang, katalah perkataan tadi, kita ambil satu perkataan yang lain. Ibni. Okay, apa maksud ibni? Anak lelaki. Kan? Kalau anak lelaki, ibnu. Ni ibni. Anak, ni tak ada barisan. Oh, ni tengah fi'il ya Ustaz? Tengah fi'il ya? Kita boleh masuk. Bina. Ibni ni maksudnya binalah. Dan lafaz ini single untuk seorang. Contoh ayat 43 ke 46 surah Ghafir. Kata Firaun, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha. Tolong binakan untukku sebuah sarha, bangunanlah di pencakar langit. Nak tengok Tuhan Musa kata langit. So lafaz dia ibni. Tak apa. Sebab lafaz tu untuk Haman seorangnya. Lepas tu pandai-pandailah Haman serta dengan kaum dia. Okey, baik. Dalam surah Al-Kahfi, kata raja tu, bila dah terbongkar cerita Al-Kahfi ni, wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu kata dia faqalu banu 'alaihim bunyan. Faqalu bnu, kata raja tu bagi arahan kepada penduduk dia, tolonglah kamu semua binalah ke atas tempat Ashabul Kahfi ni sebuah bangunan bagi memperingati kisah ni. Maka apa yang berlaku? Bila arahan itu untuk ramai, maka masuk waw ni. Masuk waw. Kena pukul waw. Kena berwaw kat sini. Bila dah masuk waw, tengok baris kasrah ni adakah boleh baca dengan waw? Tidak. Pening. Boleh baca. Dia tak kata tak boleh baca, boleh baca, tapi bunyi dia macam mana? Ibnu. Jadi macam kucing pula. So tengok alasan antara baris dengan huruf mana lagi kuat? Huruf lah. Huruf lagi kuat, maka kedatangan waw menafikan baris kasrah ni, maka kena tukar baris nun jadi dhammah. Maka dhammah ni adakah dia original? Tidak, arid. Dia bukan original. Dhammah mendatang. Dhammah mendatang. Dia adalah dhammah yang tak asli. Tapi baris asli dia bawah. That's why lah kita mula dengan bawah. Adakah dalam kitab ni kita Ustaz Osmani ya, ke kitab-kitab dulu? Quran dulu macam tulisan macam mana Ustaz? Quran dulu, masuk Quran dulu macam mana tu? Maksudnya bahasa belajar ni yang ni kata dhammah mendatang kan? Dhammah mendatang ni sebab huruf yang ketiga tu sepatutnya tanda bawah, tapi sekarang dia letak tanda dhammah. Ya. Jadi ada tak kitab-kitab untuk kitab Al-Majid ke apa ke tulisannya tanda bawah? Tak ada. Tak ada. Sejak ada huruf ni, sejak dicipta baris tu, sejak dicipta baris tu dia letak tanda dhammah siap dah. Dia letak siap dah. Okay.
letak domah siap dah. So dalam Quran kita ada 5 perkataan sekurang-kurangnya yang begitu. Dalam Quran sekurang-kurangnya ada 5 perkataan yang konsep yang tadi itulah ibnu, iqdu, itu dan juga imshu. Okey. Jadi perkataan yang 5 ni tak semestinya kena hafal. Sebab apa? Sebab jarang-jarang kita starting with that word, jarang. Macam tadilah faqalu alaihim bunyanan, kita baca sambung. Bila kita baca sambung, hamzah wasl tu tak dibunyikan, maka kita pun tak sedar. Kata ada tak hamzah wasl kat situ, baca terus je faqalu banu. Kita pun tak sedar ada hamzah wasl situ. Maka tak perlu kena hafal. Tapi kalau kata nak tulis di dalam nota, is bagus. Okey. So jadinya yang 5 perkataan ini, maka start dia adalah dengan kasrah, bukan dengan dhammah. Kerana baris huruf ketiganya adalah bukan dhammah yang asli. Okey, baik. Seterusnya, sekiranya berbaris kasrah. Tadi dah sebut dah sekali. Sekiranya berbaris kasrah huruf ketiga ataupun berbaris fathah huruf ketiga, maka dibaca dengan kasrah. Okey. Satu perkataan ni. Okey, siapa nampak ni? Nampak tak ni? Ittaqu. Okey. Mana huruf nombor 3? Ta. Oh. Ta kerana ada syaddah jadi ta. Ya, bagus. Kalau tak ada walina orang ni, semua kata qaf dah. So, ta ni nampak tak ada sabdu? Bila ta bersabdu, kita cerakinkan dia terlebih dahulu. Ta ni ada 2. So, tu ta pertama sukun, ta kedua berbaris atas. Jadi, alif sebagai huruf pertama, ta mati huruf kedua, ta hidup ni huruf ketiga. Jadi, huruf ketiga baris atas, that's why lah mula dengan Bawah. bawah. Okey, jadi Ya, kalau mengikutkan hukum nombor 3 mesti qaf jadi uttaqu lah. Kalau tak mengikutnya ada kan. maksud aku, tapi tak betul Tapi juga. yang qaf pun nombor 4. Sebab sabdu tu ada 2 huruf kan, Ustaz? Ya, bila sabdu ni ada 2 huruf, jangan terkeliru kat situ. Ya. Walaupun dari segi nampak memanglah dari segi nampak qaf Nampak adalah memang huruf ketiga. 3, tapi dalam tu ada 4. Yes. Qaf ni huruf yang keempat. Jadi pendapat budak-budak pun untuk kena ajar benda ni, kena tunjuk huruf-huruf ni. Sebab takut orang baca uttaku. Macam istaghfir ni clear lah, ta ni huruf ketiga. Okey. Isbir, nampak ba baris bawah, ikshif shift baris bawah. Jadi ambil formula ni. Kalau huruf ketiga baris dhammah yang asli, maka mula dengan dhammah. Dan kalau kata huruf ketiga baris bawah ataupun fathah atau kasrah, maka kita mulakan dengan kasrah. Mulakan dengan kasrah. Okey. So 5 perkataan tadi tu ada kat sini. Ibnu, imshu, iqdu, itu dan juga ituni. So itu dengan ituni ni kan sama aja. Semua ujung tu ada ni je lah. Tak ada Yang ituni tu bukan ituni kan? Bukan ituni kan? tak masuk lagi bab tu minggu depan. Yang tu cerita bila masuk hamzah qata' pula nanti insya-Allah. Okay. Setakat ni boleh faham tentang hamzah wasal untuk fi'il? InsyaAllah. Boleh Yes. Okay. Berapa dah? Cuma pening sikit tu yang imsyu tu. Tapi saya dah faham dah. Tapi dia tanya tu kok ada Quran yang lama-lama ke? Tak, setakat ni rasa tak ada kot. Tak ada. Sebab saya belajar, saya ada belajar juga macam imsyu yang macam ini. Imsyu ke yang ada yang 5 tu dia macam imsyu tu shim tu tanah bawah kan. Tapi lepas shim tu dia ada ya dengan waw. Jadi ya tu tanah domah. Ya tanah domah, imsi. Jadi MCU contoh dalam belajar. Dia punya tulisan asal dia kata. Tulisan asal dia MCU. Dia. Tu dia kata shim tu domah mendatang. Betul Ustaz. Betul ni kat sini pun ada. Dekat sini domah mendatang untuk memang ada ya ke? Tak tahu ada ya ke? Tak selepas ya, kalau dalam kitab saya belajar ada yang 6 ni 1 2 3 4 5 ke 6 dia kalimah yang kita kena perhatikan yang tanda domah, huruf yang ketiga tambah domah, tapi kita kena baca tanda bawah, tapi huruf yang ketiga tu tanda bawah betul Ustaz cakap tadi, tapi selepas huruf ketiga tu dia semua ada huruf ya dengan waw. Jadi you semua. Yang saya nak tahu tu, kalau ikutkan asal tak ada ya.
Ya tu nak tahu datang dari mana. Saya ada kitab, ada dua kitab saya belajar. Tak apa. Nanti Puan ambil gambar, tak kat Telegram boleh saya nak tengok. Boleh. Boleh. Tolong. Ya. Sebab apa? Asal dia kalau lafaz fi'il amar, dia imshi. Tak ada, dibuang ya. Dia panggil fi'il naqis, bukan fi'il naqis, dia panggil fi'il ilah. Lah jadi macam ya tu jadi huruf ilah dibuang. Huruf ilah, huruf ilah dia akan buang. Contoh macam solat. Solla, yusolli, solli. Lam, tinggal lam je. Dia tak ada ya dah. Jadi la tu dia dibuang. Semua imshi, maka pendek je imshi. Okey, dia tak ada dia tak ada ya. Sebetulnya kalau lafaz tu fi'il amar lah. Fi'il amar dia tak ada ya, ada huruf ilah dibuang. Tapi nanti Tuan baca bagi saya tahu. hantar. Mungkin Ustaz di situ dia nak bagi penerangan kenapa kita mulakan dengan baris bawah hamzah wasal tu. Jadi dia bagi penerangan lah kenapa kita letak baris bawah. Jadi dia asalnya perkataannya macam tu. Dia kata tulisan asal gitu. Kena tengok gambar lah Untuk penerangan sahajalah. Kalau untuk penerangan mungkin lah. Tapi kalau kata asal kata ada ya tu, bagi saya tak. Saya macam apa tulisan asal dia. Sebab dia nak bagi pemahaman tu rasanya. Mungkin lah. Tapi kalau mengatakan ya tu asal ada ya, kalau kata sebelum jadi fi'il amar mungkin. You jadi you. Sebelum ada fi'il amar. Ada tulis macam ibnu tu ibniyu. Tambah ya satu lagi. Ya dengan waw tanda depan. Dia sepatutnya tambah waw tu je ibniu. Macam tu je, dia tak ada ya pun. Dia waw kan, lepas nun tu waw kan, macam ni imshu, dia tak ada ya apa tengah-tengah tu. Tak apa. Nanti capture nanti bagi saya tengok. Pening tu kenapa ya ada timbul tu saya nak tanya. Memang asal pun kalau kata ibnu pun tak ada ya. Tapi memang asalnya adalah bana ya bani. Kalau fi'il mudhari mudhari itu bana ibni. Buang. Qada yaqdi iqdi. Okey, ata yati iqti. Okey, masya yamshi imshi. Dia memang buang ya tu untuk fi'il amar. Okey. Baik, yang semua tu boleh dikatakan amar lah. Semua ni boleh dikatakan fi'il amar. Okey. Ya saya. Dalam topik ni walaupun ini kira macam orang kata exception macam wamdu Ustaz. Kan memang sebab dia mula dengan waw jadi hamzatul wasal tu akan digugurkan, tapi kan itu salah satu perkataan yang daripada 5 ni wamdu. Tapi dia tak masukkan dalam sini sebab ialah kita tak boleh tidak dengan imdu. Tapi dia lah maksud saya tak ada dalam buku ni. Kita tak ada. Madha yamdi. Madha yamdi wamdu hai tutup marun. Tapi dia tak ada dalam ini untuk nak beritahu sekadar nak kata ini salah satu huruf yang arid dhamma tu Ustaz. Dia memang tak boleh mula daripada situ sebab dia dah mula dengan waw kan. Betul lah. Betul lah. Perkataan tu sebenarnya betul lah. Sama juga tu sebenarnya. Okey, saya faham. Saya rasa itu sebab apa tahu? Sebab perkataan tu dia bersambung dengan waw. Dia tak bawa kat sini. Yang ni yang 5 ni dia tak bersambung. Dia memang ibtidak. Dia boleh ibtidak. Okey, contoh macam ibnu. Ibnu ni dalam Quran ada 2. Satu faqalu boleh ibtidak dengan ibnu. Imshu ni sebelum dia ada an. Animshu. Jadi boleh potong an, boleh budak dengan imshu. Iqdu ni sebelum dia ada summa. Summa qadu. Okey. Itu ni pula tak silap saya faqal dia dalam surah Al-Jasiyah. Apa ayat dia? Itu ni kejap ayat yang ke qala kata saya. Surah Al-Jasiyah muka surat yang ke 501. Betul. Ayat 25. Illa an qalu tu. Jadi boleh berhenti pada qalu. Qalu and then itu. Okey. Kalau itu ni pula sama juga boleh berhenti pada fis samawat and then itu ni. Dalam surah Al-Ahqaf kan itu ni juga kan. Al-Ahqaf. Yang itu ni paling banyak. Itu ni banyak. Dalam surah Yusuf ada 3, surah Yunus ada 1. Okay. Surah Al-Ahqaf tu tak ada kira macam yang nombor 4 tu memang perlulah start macam ni kan. Itu ni. Betul. Itu tu kok mana pun mesti kena starting dengan itu ni. Kena belajar juga.
Surah-surah lain tu kebanyakannya sambung. Qala'tuni bi akhil lakum min abikum, surah Yusuf kan, kebanyakannya sambung. Tapi asal konsep dia sama. Baik, macam wamdu tu kalau tak salah memang kita tak akan potong waw dan amdu tu. Kita tak berhenti pada waw, kita memang sekali kan wamdu haitsu tu'marun. Betul. Saya rasa memang bukan saya rasa dah. Wamdu tu pun madha yamdi. Wamdiu, itu kan imdiu. Maka mula dengan imdu juga kalau waw imdu. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak perasan betul ada surah Hijr wamdu haitsu tu'marun. Okey. Baik. Saya ingat nak berhenti sini dulu. Dah pukul 10.10 dah. Okey. So kita berhenti dulu pada muka surat 26. Tak betul lah berhenti tengah-tengah ni. Sepatutnya kena habiskan tajuk ni. Tak apa. InsyaAllah minggu depan kita ulang balik sikit dan kita akan lajak sampai ke habis Hamzah potong insyaAllah. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah minggu depan kita akan ulang balik sikit tentang Hamzah wasal ni. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi wa la taj'al lana fina wa la yattabi'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa la atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak, jumpa lagi insyaAllah. Okay, yang tadi yang jangan lupa tolong capture, letak dalam Telegram. Kita orang nak tengok semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.